gambar untuk mengusaha ataupun untuk mengkaji, menilai hadis itu mudah dengan teknologi ni. Tak sebelum dulu kan, orang ni banyak kemudahan IT. Baik, dia kita yang kita akan belajar ni menekuni bersama ni dia ringkas ya. Ringkas kalau ikut tebal kan. Tapi kita ambil buat ringkas ya. Dia panggil mulkhas ataupun ringkas ya lah, kesimpulan. Banyak dibuat ke lah tadi ni. Antaranya dimulai dengan kitab ilmu. Sepatutnya kalau awak asalnya, kalau yang asal Imam Mundhiri ni ialah dimulai dengan kitab ikhlas. Kita berikhlas. Supaya ikhlas teringat dan terhidar ini ialah dia. Kalau ikhlas dia kan, dia berkembang dia. Dia bukan berkembang yang namanya lawan melawan. Jadi dibuat. Tak apalah. Kita ambil dia ringkaskan oleh ulama. Lepas tu tajuk kedua tersilap ampunnya dimulai dengan surah untuk pakai sunnah. Dan kita ilmu dah. Ilmu ni kedudukan nombor tajuk nombor 3 tu saya ni. Tapi tak apalah kan, sebab dibahas banyak dalam tu. Kali ikut sebenarnya tajuk yang kedua selepas ikhlas tu, ikhlas dari dia, ikhlas terhib. Dia kawai dia terhib larangan, surah ikhlas larangan dia. Yang kedua tajuk pada pakai sunnah. Termasuk di sunnah. Anjuran supaya kita memahami sunnah dan menjunjung sunnah. Lawan ini terhib dia dah meninggalkan sunnah. Itulah. Ya, dia suruh lagi. Jadi waktu kita tak masuk dalam ini sebab ringkas dia masuk kepada kita berilmu. Baik, anjuran mencari ilmu, belajar dan mengajarkannya serta keutamaan ilmu orang alim dan orang yang belajar. Jadi mudah-mudahan kita mendengar ni dari kitab lah saya edarah. Mudah-mudahan bukan sekadar mendengar, tapi kita cuba menekuni, mengkaji, menerokai pengajaran-pengajaran mutiara-mutiara hadis yang kita kena istiqamah pegang kat dia. Okey, jadi pegangan hidup sampai ke mati itu. Jangan dibiarkan kita ditipu oleh iblis dan nafsu. Antara yang disukai oleh iblis menggemarkan sesuatu itu tidak belajar, lalu ditazim, macam-macam lah disiplin dia menghiburkan sesuatu yang selain daripada belajar. Jadi kalau mai belajar dia jadi membosankan, menjemu dia. Tengok bola ada tunggu kena babi tak apa pandai mana dia ke, tapi dia tunggu ilmu ni. Lalu dia mari tazim, dia mari ganggu ke. Bisikir dia tu tak bisu iblis tu kan. Terus tu dengar mengajar bosan. Jadi bahaya. Jadi kita kena tepi, kita kena lawan lah. Bisikir talbih ataupun gangguan iblis tu kan, dengan antara rahsia dan petua supaya kita tidak diganggu oleh iblis. Ia zikrullah. Qur'an berabbin kita baca kan. Qur'an berabbin nas malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas. Antara digelar ke syaitan ataupun iblis dia kuncu-kuncunya ialah dengan al-khannas. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas syaitan lah khannas. Tetapi diberi makna ialah dia mari dia lalu. Hamba Allah yang mengingati Allah dia akan lari. Hamba Allah tu seorang yang lari dengan Allah dia akan tinggalkan. Baik, antara yang dibenci oleh iblis seseorang itu belajar sehingga faqih. Ya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Kita tengok hadis pertama, kita baca dah minggu lepas kita ada kitab kan. Jadi minggu ni bawa ada kitab. Qala sallallahu alaihi wasallam, ringkas saja. Sebab tu dia ada perawi itu riwayat siapa kan. Ringkas. Mati ada. Tak apalah mati kan. Itu orang awam, bukan orang apa nama ni, untuk memahami maksud mutiara hadis lah. Istinbat lah kita panggil pemahaman dan pengajar daripada hadis untuk kita jadikan petunjuk pedoman. Dengan ditinggalkan siapa perawi, jangan ditanya siapa perawi ustaz, detail nak ngaji kan. Tak payah apa ni memuji dengan kita awam ni. Kalau ulama dulu al-hafiz tersebut kan, dengan siap perawi tu kan, sahabat daripada sekian kan. Generasi ke generasi dia jaga sana ni sehingga sampai kepada Rasulullah. Kita tak sabar makam tu benarnya apa tu okey ngapa kalau surah al-wudu kalau Allah berfirman kan ada surah al-azim surah yasin tabarak surah al-mulk yang menyebutkan ini ngapa Quran lah daripada ngapa sana ingat mati man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din. Hadis sahih
ulama tahqiq buat kajian ini hadis sahih sebab riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sahihain. Jadi tuan-tuan ingat tu lah mata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kau kena tengok tu benar oleh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Biar again lu ingat patut lupa biarlah, tapi ingat kena faham lah, ingat dipahami dengan kita betul lah fatwa saya jadi fatwa betul untuk kita mudah ingat, mudah supaya ingat selama-lamanya, supaya ni antara membantu amal dia petua-petua orang tua kita yang lama itu kelebihan pada basmalah bismillahirrahmanirrahim wa itawal ni baca sebentar kali huruf-huruf yang terdapat dalam bismillahirrahmanirrahim itu aku cuba terhati tiga itu untuk percaya mim tiga alif lam ra alif lam ra nun alif lam ra ya mim bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebenarnya Ustaz tu lepas tu tanya kali boleh lah antara kedua ulama tidak mengikat kita kan, tidak apa dia tunjuk bismillah dah habis tu daripada hadis Nabi ke tak ada, orang itu tak salah kepada Nabi. Dah ulama main mana dia punya pengambilan dia kan, awak tak situ mungkin dia buat kajian oleh kerana bismillahirrahmanirrahim bismillah, maka dia kaji kelebihan berapa kan, waktu dia lah betul dia. Okey, fatwa ni kan, fatwa tu sunatlah mengulangi bismillahirrahmanirrahim. Ada aktiviti kita tak ada hadis kan, Nabi mengajarkan supaya kita apa-apa aktiviti tu memulakan ini bismillahirrahmanirrahim. Aktiviti ibadah lah, yang ini bismillahirrahmanirrahim. Nak kau rumah orang pakai orang bismillahirrahmanirrahim, nak zina bismillahirrahmanirrahim, bekak bismillahirrahmanirrahim sedikit gitu kan, nak minau bismillahirrahmanirrahim kan. Jadi benda-benda perbuatan-perbuatan aktiviti ia dianjurkan oleh syariat kita untuk mengambil keberkatan dengan nama Allah sifat ya kan gigi lah ataupun ya itu memang sinonim Al-Rahman-Rahim. Baik, jadi tuan-tuan boleh ingat kan bismillah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mengingat apa boleh 2-3 kali, boleh 20 kali gitu yang lafaz matang dia teks hadis kan. Lepas tu cuba pahami kan, memang itu seseorang baik laki baik orang, walaupun didominkan bihi itu dengan biasanya bihi itu dengan muzakkar, dengan lelaki kan. Sebab asalnya begitulah kan. Sebab talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, matanya kata orang Islam lelaki lah, tetapi secara tidak langsung tutup dia pun kepada orang perempuan juga kan. Walidnya banyak yang dibebankan kewajipan itu atau orang lelaki lah. Sebab kita yang akan mengajari dia balik bini mengajar tu lelaki kan, ataupun bini jadi tu imam tu soh dah awak ustazah kan. Kita ni baru ngaji dengan saya baru confident lah ni jadi tu imam kan, baru ngaji dengan ustazah kan kan. Awak jadi tu imam boleh ke? Mana boleh bituan ni boleh. Sebab tadi lah menjadi syarat lelaki yang sama kecuali dia semai pokok dia kan. Jadi walaupun bihi tu kepada dengan lelaki lah, dengan dia kembali kepada muzakkar. Sebab kalau muannas biha man yuridillahu biha yufaqiha fid din. Sebab kita dah mana ada semai mayat kan. Kalau jenazah mayat tu lelaki, orang maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu itu istilah nahwu al-Rami. Kalau Melayu nak yang kaya bahasa Arab. Kalau Melayu nya tak ada dia nya lelaki, nya perempuan apa kan. Tapi kayanya bahasa Arab dia ada perbezaan kan. Allah maghfir lahu ya Allah pada rasulnya. Kalau perempuan maghfir lahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ganti nama kepada dia bagi perempuan. Ini lelaki. Tapi adakah perempuan ini tak termasuklah? Maksud juga. Jadi cuba pahami maksud may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis-hadis pendek ni mula dengar kalau berjaga-jaga orang dia tu mungkin rumit lah. Man apa kata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Tu apa ni? Cuba boleh betul tak? Baik, maksudnya pahami mana? Sesiapa yang Allah berkehendak dengannya kepada
kepadanya kebaikan, maka Allah yufaqihu fi din, dipanggil jumlah jawab. Nanti dipanggil jumlah syarat. Jumlah syarat siapa yang seseorang yang apabila Allah berkehendak baginya kebaikan, maka jawabnya antaranya adalah Allah wi kepadanya memahami. Yufaqihu fi din itu Allah wi faqih, maknanya penguasa, pemahami, dalam masalah agama. Jadi kita sebut tadi antara yang sangat dibenci oleh syaitan iblis, dia akan menghasut seorang itu belajar, dia tidak dengar lagi. Belajar sehingga faham dia tak dengar lagi, dia tidak stres lagi, ataupun dia tidak pusing lagi, ataupun dia tidak itu sangat. Apabila belajar kemudian beramal. Jadi kita nekatlah, jangan nekat, jangan dengar saja. Kita tidak lepas lagi dari belit talbis iblis. Itu satu hal dah muncul tak mari tu, kan? Tunggu kena kopi rumah tinggi berapa tu kan? Lebih baik sikit kita daripada tak mendengar, tak belajar. Kemudian kita tingkatkan lagi kesungguhan kita, jangan dibelenggu oleh iblis ni. Hati dalam majlis ilmu tu dengar ala pada acu-acu, bila pejam mata dia dari telinga, dia kembarnya begitu, kan? Apabila tuan pejamkan mata, tidak garis supaya dicelak semua tu. Lama kelamaan telinga walaupun terbuka, dia otomatik secara majas ni tutup lalu gitu. Okey. Hakiki mata itu tutup. Kan? Jelek nampak tutup. Tapi telinga janganlah kita kata tutup kapal ke apa orang gitu, tutup kapal ke apa secara hakiki tidaklah. Tapi secara simbolik majasnya artinya masuk kelas satu. Kan? Kali dia dengan khusyuk. Tapi hari saya pandai. Apabila kita nak mengkhusyukkan diri, jangan tu bukan khusyuk mendengar apa. Khusyuk ini loh, kan? Jadi tuan-tuan kena halal sekat daripada supaya tidak pejam mata, jelek, tengok gambar, kan? Ada pun tengok ke kitab gitu, kan? Jadi antara tipu daya talbis, tipu daya iblis tu, kita hadir mari mendengar belajar tu pun kita boleh lawan dia, tapi tidak selamat lagi daripada belit tipu daya itu, sehingga kita bersungguh untuk kita berazam memahami dan beramal. Jadi sebab apa syaitan itu dia sangat sakit hati apabila seseorang itu belajar, sebab dibuka kepadanya segala pengetahuan yang dia nak ganggu dia kan, terjadilah tipu muslihat dia kan. Antara ialah orang yang belajar ilmu. Mari Nabi sebutkan, apabila dia belajar dia diketahui, dia mengetahui kan, dia ada pengetahuan gitu. Tapi jangan dengar saja. Seseorang yang mendatangi masjid untuk belajar dengan niat belajar ataupun yang mengajar, dua-dua itu share saham, kan? Maka pahala dia akan dapat. Kerana lahu ka ajri haji. Ini seumpama pahala haji. Baik, pahala haji. Pergi ke haji itu kena PPT kau gabung sekali. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin. Haji yang sempurna. Seorang yang telah menunaikan haji yang sempurna. Mudah dan simple ya. Tapi apabila seseorang tak tahu punya misal dari bubu, nak bagi semua dah tak leh dah. Apabila dia bubu malaikat muka nakir, muka tahu bukan benda ilmu dulu. Sepatutnya kalau dia tak malas duduk majlis ilmu tu pahala tu haji tak malas. Tak tahu apa tak tahu apa tak tahu. Nak tanya orang kan? Jadi kita kena tahukan diri kita yang kelebihan itu, dia buatlah dengan saja kan? Sebab kami kita tak buat sia-sia kan, benda mudah kan? Begitu juga ditemui dalam hadis kan? Orang yang belajar itu satu cabang daripada cabang ilmu, khairul lahu min an yusalliya alfa raka'atin. Lebih baik daripada menyibukkan diri dengan sembahyang sunat 1000 rakaat. Sebab itu orang yang faham, orang yang mengetahui, dia tidak sia-siakan. Sebabnya dia sembahyang sunat boleh ada, sembahyang sunat boleh dia ada. Sama telur 2 rakaat, ribu-ribu rakaat, 1000 rakaat. Baik, tentu yang dimuliakan. Jadi begitu juga seseorang yang tahu apabila dia mendengar kan, kelebihan mendatangi masjid solat isyak berjemaah. Maka seumpama semalam itu dia sembahyang tahu, kalau tak sembahyang pun tak apa dah gitu. Tapi biasa kan dia dibangun dah kan, supaya kita bersiap nak menambahkan lagi. Tapi kalau tak bangun sekali pun,
semaya sunat untuk dengan dia jaga semaya ni secara berjemaah tu kan, maka dia telah dapat dicatatkan dalam pahala akaun dia tu. Itu ada yang dibuatkan oleh ulama. Itu separuh malam. Subuh pula. Dia kena gagahi lah. Tuan kena gagahi lah. Kita tahu dah kan. Cuma beramal tu payah. Saya cakap tu juga dengan amal. Subuh berjemaah di masjid, seumpama dia telah bangun malam itu sepanjang malam. Mana putih mata, rakaat 5 minit bukan 5 detik apa kan. Ini sepanjang malam kan. Sepanjang malam dengan parlimen dia kan. Tetapi dengan dia jaga ataupun dia gagahi guna segala kesungguhan itu, mari masjid solat subuh berjemaah dicatat dalam akaun itu. Kalau tiap-tiap hari subuh berjemaah tiap-tiap hari pada qiyamul lail dengan solat tahajud. Dia tidur terlengok gitu. Sampai subuh pukul 10 bergabung sekali tidak menasabah. Apa nama ni? Itu subuh berjemaah tadi. Subuh berjemaah tadi. Ada subuh berjemaah walaupun dia kebangun kan. Kebangun dia dekat tak ada tahajud apapun yang gaduh masuk ke air tu. Tapi pastikan berjemaah di masjid. Artinya walaupun dia tidak sembahyang tahajud, rakaat 4 5 minit tu kan. Dia telah dapatkan pahala orang yang telah bangun malam dengan solat tahajud itu sepanjang malam. Berbeza dengan seseorang yang tanya untuk mengaji ni kan? Dia panggil salah tepat apa? Semaya yang tahajud start daripada pukul 10 lepas isyak balik ke Jeneral lalu dia untuk tahajud tu kan. Tahajud tu tidur selena sekejap je. Asal lena kan. 5 minit berapa, maka dia harus baginya solat tahajud bagi malam itu. Tapi kalau tidak diselangi ataupun tidak didahului oleh tidur walaupun sejenak, tak ada istilah semaya tahajud. Dia boleh tiang lah. Bangun malam dengan semaya sunat yang tidak semaya sunat tahajud. Itu harus mengikut keluar. Semaya wuduk habis dah. Habis semaya lah. Masuk bilik air, habis wuduk. Semaya wuduk pun dah kamu. Betul banyak kan okey. Ataupun semaya ajak. Tak kira ajak 45 kali dalam semalam dia itu rakaat semaya ajak. Lepas habis bisa dia apa bangun pula saja semaya sunat ajak rakaat ya orang belum pakai ka'ab ke apa. Okey. Tasbih boleh kan? Tasbih pak ka'ab ya. Ataupun semaya yang lain. Dia tak ngajar lagi. Dia putih mata ke gabung sekali. Maka neroyaknya bahawa satu kesilapan. Kalau buat dah ada buat itu kalau putih mata. Boleh tahajud boleh 4-5 minit 2-3 jam bisa kata dekat rasa pergi nego pakai 12 tengah malam tu tengah hari bawang ni dia mesti siapkan tinggi ataupun tu mengaji lagi kan. Sepatutnya dia fokusnya untuk semaya subuh bangun subuh berjemaah kan. Kau bangun malam tu dia ada kandai lah. Kau tiga kau gabung sekali bangun hujung kau gabung ni dia tak tahu tidur kita bangun jangan lain. Saya tak cerita dia di pedaya muslihat ni bisa kan. Artinya kita start lagi pukul 11, pukul 12, pukul 3, pukul 4 apa kan. Acu pukul 5. Jadi kau pacu bangun pukul 12 atau pukul 10 11 hari ke apa. Artinya dia telah ditipu oleh iblis. Jangan dibiarkan jadi satu amalan yang gitu kan. Terutama yang solat subuh berjemaah kan. Artinya kalau kita bangun kan, tak kata sepanjang malam apa subuh dia telah dicatatkan pahala telah bangun malam. Sebab itu syaitan akan sangat benci seseorang itu belajar azam yang untuk belajar tu dia tidak berduka cita lagi. Belajar sehingga faham dan dia nekat azam untuk beramal. Sebab habislah segala ikhtiar, segala tipu daya juga betul sia-sia kan. Begitu juga seseorang yang melazimkan istighfar kan. Seseorang yang melazimkan istighfar apabila dia belajar kan, ditemui dalam hadis-hadis bahawa segala dosa-dosa itu diampun kan. Segala dosa-dosa dengan dia istighfar kan. Jadi dia duduk dalam keadaan istighfar benda tak baik. Astagfirullahalazim. Dengan keheran kan, ataupun di hati kan. Minta apa ya Allah, minta apa ya Allah, minta apa ya Allah. Apa nak hamba ya Allah, segala kesalahan hamba ya Allah kan. Cukup Melayu yang mudah tertulis. Kalau kita lebih terkesan dengan bahasa Melayu kan. Apa ya Allah, istighfar ya Allah, astagfirullahalazim, wa atubu ilaih, astagfirullahalazim, wa atubu ilaih, astagfirullahalazim, wa atubu ilaih. Jadi itu antara yang dibuat oleh syaitan. Sebab dengan doa tadi tu, dengan istighfar tadi, berbuat ini. Kata Ibu Bina Nabi Kamal dalam lalu Nabi sebut kan, seseorang yang benar-benar taubat daripada dosa lampau, walaupun sejarah hitam dia tu maka seumpama tidak melakukan dosa. Dia kan dia kepada siapa yang baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada kata dia baca lah salah bagi tu
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini bagi atas wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh bos tak kita baca tutup sama-sama Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa kita baca dengan baik apa? Hayyul qayyum. Itu ada baca baik apa? Baca hayyan. Khilaf betul kan. Satu perselisihan segi nahwu kan. Segi nahwu dari segi letak apa nama ni? Ada perbahasan nahwu. Salah nahwu gitu kan. Kalau baca wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku juga katakan dekat wal hayyul qayyum ulama kata boleh juga. Khilaf lahir kan. Khilaf dari segi kesalahan nahwu ataupun dari segi perbahasan nahwu gitu. Okey. Tapi kalau hukum Melayu tetap salah kan. Okey. Apa namanya Astaghfirullahaladzim aku mohon keampunan Tuhan aku ya bersama ya Allah Tuhan yang Maha Agung ya Tuhan yang Maha hidup berdiri sendiri Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum ya dialah Tuhan yang Maha hidup lagi berdiri sendiri minta ampun ya Allah ya aku mohon pengampunan ya Allah wa atubu ilaihi ya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi dan aku bertobat kepadanya kepada Allah yang Maha Azim Agung. Jadi baju Nabi sebut adalah dia di kuala ulama. Pada saat wajib 3 kali terhapus segala dosa-dosanya, walaupun dalam sejarah dia itu yang kita mati ya. Tapi itu bagi hayat lagi tapi dia istighfar, dia hapus segala dosanya itu walaupun dia pernah lagi tawalli yaumul tahfi. Itu dia pernah lagi melarikan diri pada medan peperangan. Di mentah habis bu senarai dosa besar dia boleh dia lari pada medan peperangan. Kita tak pergi lagi kan? Dia sesuatu pergi lagi. Dia lagi kena cukup gitu. Takut tercedera atau terbunuh atau apa sekali. Lagi daripada medan peperangan itu dosa besar. Kalau mati itu mati dosa besar, mungkin tak mati ya. Maka habis peperangan tadi kami misal sudah dia Rasulullah. Apabila diketahui itu dosa besar, dia taubat. Antara lapor dia baca tadi kan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sudah pada dah bapak gitu kan. Maksudnya ulama itu kan wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka Nabi sebut menghapus segala dosa-dosanya walaupun dalam sejarah itu penuh dalam satu peperangan dia lari kerana takut dia apa kata dosa dia. Jadi apabila kita tahu benda itu kan jaga dulu lakukan tadi tu baca istighfar tadi tu kan maka segala dosa-dosa kita itu habis syaitan sebab itu antara yang disebut oleh ulama ahli Nabi wa Nabi kemuliaan kepada umat Sayyidina Umar satu sanjung ialah atau satu penjelasan umat kamu ni antara kelebihan kamu ni Nabi SAW yang kamu sudah pada tentu diberitahu oleh Jibril lah ya Nabi tak tahu benda gaib kecuali diberitahu lah wahyu atau disampaikan oleh Jibril wahai Umar yang satu kemudian bagi kamu mana lau yang kamu lalu maka mana-mana fajat satu lau jalan kabel kamu nak melintang waktu tu syaitan iblis dah kocok-kocoknya lari pak takut maknanya tak sina ganggu tak sina apa ni tak sina goda isi ya. Itu satu kemuliaan lalu dibahas oleh ulama apa rahasia dia antara rahasianya ialah istighfar dia sehingga diceritakan lah yang diriwayatkan atau disebut dalam kitab-kitab di muka wajah Sayyidina Umar itu di bawah mata dia tu ada aliran hitam tepat mengalirnya titisan air mata sehingga bekas sebab itu dalam diri yang menangis itu satu anak satu huraya ulama jadi syaitan iblis lah Allah kucu-kucunya masuk wakil Umar kan kita ganggu dia kita wakil dia jadi mengalir kamu sekali habis tak secah dia biar itu satu pandangan kan jadi kita boleh ikut tu lah istighfar siapa boleh dia orang tadi jatuh pada riuk orang tak ada sepatutnya tadi kita terhini ada satu tadi yang pertama mula-mula sekali bab keutamaannya ada daripada Islam ancaman pada riuk kan tapi tidak dimulai tidak kita nak belajar kita apa kita antara yang membantu kita supaya tidak riak ini ialah beramal secara berasingan secara sunyi-sunyi mendidik itu bukan orang-orang besar yang sudah bersih kita boleh kawal kita boleh kokoh lah hati kita tak ada sifat riak kan kita yang awam kan
Kadang-kadang banyak gangguan-gangguan zikir dalam sudutnya iblis supaya kita tidak ikhlas dalam beramal. Jadi antara latihannya, ulama mengajukan kita ni dalam amal itu secara yang senyap-senyap, sedekah senyap-senyap. Artinya bang tengok apa ni semaya-semaya sunnah senyap-senyap. Lagi. Satu pandangan yang kedua antara kaitan itu apa hikmah tu iblis dan segala syaitan kuncu-kuncu ni kan sangat benci ataupun sangat takut kepada Umar, Sayyidina Umar Khattab. Antara wujud yang kedua ialah dia kuat berzikir. Zikir yang didengari sehingga kepanasan iblis. Kalau zikir tak dengar ya dia kena sebut kena putih, kena nyaring lah. Tapi kan sebab pentingnya disiplin ilmu ni kan. Ketika juga nak nyari dalam baca Quran, nyari ketika berzikir kan. Artinya nyari ketika berzikir dia harus jadi utama kan daripada sesuatu yang baca secara senyap, secara halus, baca dalam hati, bisikir hati kan. Utamanya secara nyari jika sekiranya tidak menghalang untuk nyari tadi. Tidak ada halangan-halangan. Antara halangannya ialah dengan nyari tadi boleh mengganggu orang. Intinya kita mari maaf tahu ada kan. Awal ni dia ni kopi kan. Apa namanya kalau nak awal mai awal SOP kan. Soalan maaf apa? Jadi mai awal sedia dulu. Jadi baca Quran Allah apa sekali ni. Jadi dikatakan kadang-kadang mengganggu sebab hati orang ni sebab kita boleh kata kamu mau semaya dekat kosong lah apa kita dia diganggu oleh baca dekat orang sekali kan. Jadi meraihkan waktu ulama kata sesuatu halangan yang kita tidak baca nyari lah. Secara bisik lah baca Quran surah Kahfi ke apa secara zikir ke apa senyap-senyap takut tak mengganggu orang lain jatuh kepada hilal fadilah aku tak minta takut dosa gitu. Jadi tadi yang tu nak boleh akan menghasut seseorang itu daripada belajar. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Seseorang yang apabila Allah berkehendak baginya kebaikan, duduk dalam keadaan berpahala, kebajikan banyak, amal sikit tapi pahala banyak untuk kita dengan jajan. Itu kena belajar, kan? Banyak di sana janji-janji baginda Nabi, amal sikit ya, kan? Tapi kalau ada pahala banyak, kan? Pahala banyak. Antara ialah barang siapa yang baca Quran, maqra hafa min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Jadi syaitan akan mengganggu. Syaitan mula-mula sekali tak seringan walaupun dibahas oleh ulama kan membaca Al-Quran itu sunat. Tapi apabila kita baca Al-Quran wajib secara fardu ain menepati sebagaimana tanda hukum tajwid. Baca itu sunat. Ulama sebut kan dari segi fatwa kan. Quran kecuali Fatihah lah. Fatihah ada solat kan. Itu okey hukum qoli satu tu yang kita kena belajar kan. Quran betul pada baca Fatihah kita sebab dia hukum qoli tu kan. Kena betul. Ada saat-saat lain baca Quran itu adalah sunat. Tapi apabila baca ulama berfatwa artinya kena mesti menepati makhluk-makhluk dia. Salah dalam belajar tak apa dimaafkan. Ni kita tak belajar langsung. Apa nama ni cara sendiri ke apa kan, tak perlu main guru itu salah kan? Salah bukan boleh pahala tu. Jadi syaitan membiarkan kita duduk dalam keadaan jahil kalau kita baca Quran sudah kan pahala besar baca Quran walaupun besar kita tak faham betul kan, tapi okey kita tak cari fadilah tak maksa kan. Jadi antara kelebihan baca Quran itu ialah menayaknya mayuri di lebih khairat dibuka kepadanya ke pengetahuan fatih fikih itu tahu dalam urusan agama ni kan. Antara kelebihan lah kan. Jadi ada pahala kebajikan ialah pahala kebajikan baca Quran. Jadi rugi untuk baca Quran. Baik kata sebenarnya ni kalau dipanggil kali di fatwa Nabi sebut para siapa yang baca satu huruf maqra hafa min kitabillah kan. Para siapa baca satu huruf daripada kitab Al-Quran lah itu baginya pahala hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Rahmat rahim kasih saya tu ni kan. Kasih saya Tuhan ini berganda-ganda pahala itu sudah diberi bonus 10. Sehuruf itu bukan hasanah satu pahala tapi 10 pahala. Yang Nabi sebut lam aqul alif lam mim harfu walakin alif harfu lam harfu mim harfu. 3 saja. Aku tidak kata bahawa alif lam mim kalau huruf-huruf 4 tu kan. Itu adalah satu huruf tapi dia alif satu huruf lam satu huruf satu 3 huruf. Tiga pahala lah dia asyri amsal dia digandakan dia akan dapat 30.
Sebab dikali cancel tu ada 10, 30 kan. Maka rugi kan. Rugi